khabar? Harap semuanya siap-siap belaka. Diharap dengan info dan tips-tips yang kita telah berikan minggu lalu dapat membantu kawan-kawan untuk menjadi lebih sihat. Begitulah hendaknya. Yume, Ya. apa agaknya topik yang akan kita bincangkan pada minggu ini? Minggu ini kita akan bincangkan tentang keluarga harmoni. Keluarga harmoni. Kalau tersilap di kawan-kawan, minggu lepas kita telah pembincangan tentang keluarga yang bahagia, kasih sayang bersama keluarga. Agaknya ada ke beza antara tu semua? Itulah awak, Eddie. Banyak bezanya. Kalau kita nak cakap tentang keluarga ni, memang takkan habis. Sekarang ni pun kita hidup dengan keluarga kan? Jadi, banyak yang kita boleh lihat dan belajar. Iyalah Yume. Sepatutnya kita mesti mencontohi keluarga kita kerana mereka adalah contoh yang paling baik dan rapat dengan kita kan? Betul cakap awak tu. Tapi ada beberapa perkara lagi yang perlu diambil kira. Misalnya, bagaimana kita atau ahli keluarga boleh menjadi contoh yang baik kepada ahli keluarga yang lain. Apa agaknya? Kalau Yume dan kawan-kawan semua nak tahu, kita tunggu di dalam segmen pertama kita iaitu segmen Hidup Sihat. Seperti yang telah murid-murid pelajari dalam episod-episod lalu, kita tahu bahawa keluarga adalah sebahagian daripada faktor hidup sihat. Mari kita pelajari bahagian seterusnya dalam membina sebuah keluarga harmoni. Banyak langkah dan cara yang boleh kita praktikkan untuk mengukuhkan lagi ikatan dan keakraban antara ahli keluarga kita. Pertama, sikap saling hormat menghormati. Bukan saja terhadap ayah dan ibu, malah satu kemestian terhadap kakak, abang dan juga adik. Kedua, mestilah bermesyuarah dalam setiap perkara yang ingin kita lakukan. Minta pandangan mereka jika apa yang kita nak lakukan tu betul. Perkara seterusnya adalah penting bagi kita untuk berbincang jika kita menghadapi masalah. Murid-murid tidak perlu takut untuk menyatakan perkara yang sebenar. Malah mereka akan lebih rasa dihormati kerana kamu tetap mengutamakan keluarga. Sikap kamu ni akan membantu mereka agar lebih memahami keadaan kamu dan mudah juga bagi mereka untuk membantu menyelesaikannya. Keempat, bersikap terus terang. Kita tak seharusnya menyembunyikan perasaan lebih-lebih lagi perasaan yang tak baik seperti marah. Ia hanya akan mendorong kamu untuk berfikiran negatif dan melakukan perkara yang tak elok. Kelima, sentiasa berinteraksi sesama ahli keluarga dan melakukan aktiviti bersama. Tak kiralah makan, menonton, beriadah, beribadah maupun bergotong royong, perbualan secara tak langsung akan merapatkan hubungan kita dengan sekeluarga. Seterusnya ialah layanan kepada setiap ahli keluarga. Bertuturlah dengan penuh adab dan sopan. Sikap kita yang sentiasa memuliakan orang tua akan menjadi contoh kepada adik-adik. Ketujuh, berkongsi. Janganlah murid-murid bersikap tamak.
apa saja yang kita ada seperti ilmu dan sebagainya, bukankah lebih baik dikongsi bersama? Jangan jadi seperti anjing dan bayang-bayangnya. Kerana tak makan tulang, rugi diri sendiri. Yang ke-8, peka dengan sikap ahli keluarga. Sikap ini menyifatkan kita sebagai seorang yang bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap perubahan yang berlaku ke atas setiap ahli keluarga. Seterusnya, menjadikan ahli dalam keluarga sebagai idola. Mencontohi sikap baik ataupun kejayaan yang pernah dimiliki oleh mereka dapat membakar semangat kita untuk turut berjaya. Bukan saja dapat berkongsi ilmu, pada masa yang sama, kita mampu menjadikan hubungan bertambah akrab. Dan yang terakhir, sentiasa tanamkan rasa kasih sayang kepada keluarga. Tiada jaminan lain yang dapat menjadikan sesebuah keluarga itu hidup bahagia dan kekal harmoni. Banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan bersama keluarga. Pada masa yang sama, sikap baik kita itu akan meningkatkan imej dan maruah keluarga. Cuba murid-murid fikirkan, kebaikan akan berganda jika kita mengamalkan gaya hidup sihat. Tak susahkan murid-murid. Kita bukan sekadar harus berusaha menjadikan keluarga kita bahagia, malah sebagai seorang manusia juga, kita patut bersyukur kerana mempunyai keluarga yang menyayangi kita. Cikgu jatuh. Ya, dah. Terima kasih tolong saya tadi. Sama-sama. Sama-sama cikgu. Macam mana? Sebenarnya bukanlah susah sangat nak jadikan keluarga kita ni bahagia dan harmoni. Betul tak kawan-kawan? Apa yang membuatkan jadi susah apabila kita mempunyai sikap-sikap yang tak baik, kawan-kawan? Yalah, semuanya macam sikap-sikap negatif lah. Kalau kita latih diri kita dari sekarang, bila dah dewasa nanti, pasti disanjungi ramai. Jangan cakap dewasa, Yume. Bila sekarang ni kita pandai menghormati dan menyayangi keluarga, pasti kita akan disenangi oleh kawan-kawan sekali. Jadi, kita nak belajar pun senang, kawan-kawan ramai. Betul tu. Restu keluarga tu penting kalau kita nak berjaya dalam hidup. Dah lah Yume, kita tak nak cakap lagi pasal hal ni. Sebab kita ada banyak lagi info menarik yang belum kita saksikan dan nak tayangkan pada kawan-kawan semua. Ya tak ya juga kawan-kawan. Apa yang menarik dalam segmen isu kali ini? Kalau kawan-kawan dan Yume nak tahu, kenalah tunggu sekejap. Kerana kami ada segmen yang kedua selepas ini. Jom kita saksikan. Jom. Selamat bertemu kembali para pelajar. Bagaimana segmen hidup sihat tadi? Diharap kamu semua dapat pelajari sesuatu yang berguna ya. Pasti kita semua pernah mengalami masalah, bukan? Bagaimana kita menyelesaikannya? Segmen isu pada minggu ini akan membantu kamu semua dalam menangani situasi ini. Tentu kamu pernah diajar oleh guru-guru di sekolah tentang peta minda, kan? Kali ini isu akan menggunakan cara yang sama untuk membantu kamu yang mengalami masalah. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah mengingatinya. Mari kita lihat apa yang ada dalam peta minda kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masalah? Kita lihat yang pertama. Cuba bertenang. Para pelajar tak perlu panik dan terburu-buru kerana sikap kita ini akan membuatkan kita berfikir secara tidak rasional. Jadi, cuba kamu tarik nafas dan bertenang seketika. Selepas itu, apa yang patut kita lakukan seterusnya? Ya, sentiasalah rujuk kepada keluarga. Mungkin kamu boleh ceritakan masalah kamu kepada ibu atau ayah, kakak, abang ataupun adik, ikut pada keselesaan kamu. Kemudian, luahkanlah apa yang kamu sedang alami. Dengan cara ini, sedikit sebanyak dapat melegakan perasaan risau kamu tu.
harus diingat. Kita perlu jujur dan terus terang walaupun masalah itu adalah berpunca daripada kita. Kemudian, mintalah bantuan daripada mereka. Mungkin mereka juga pernah mengalami masalah yang sama. Mudahlah bagi kita untuk menyelesaikannya. Jangan sesekali kita abaikan nasihat kedua ibu bapa kita. Kata-kata mereka adalah doa untuk kita. Dengarlah nasihat yang diberikan kerana ia amat berguna sampai bila-bila. Apabila kita dah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, jangan lupa berserah kepada Tuhan. Dia mendengar apa yang kita minta. Bagaimana murid-murid sudah dapat ingat apa yang kita pelajari tadi? Ingat ya para pelajar, setiap masalah ada cara penyelesaiannya asalkan kita berusaha. Kau buat apa lah? Apa kau buat? Kau makan tengok mulut. Ada untuk cikgu untuk cikgu. Aku bagus kau. Tak ada aku untuk cikgu. Bagus kau. Tak aku untuk cikgu. Tak ada aku untuk cikgu. Bagus kau. Untuk cikgu juga. Tak cikgu. Tak ada jom cikgu. Jom cikgu. Amal. Tengok kau. Tak ada beritahu cikgu. Itulah dia kawan-kawan. Selalunya kita ambil sikap sambil lewa je dalam hal kecil macam tu. Tapi kita tak sedar yang hal kecil itulah yang melukakan hati ibu bapa kita. Saya setuju sangat dengan awak Yumi. Bila kita berbuat salah kawan-kawan, janganlah pula kita lokek sangat nak minta maaf. Bukan susah nak minta maaf. Bukan saja dengan ahli keluarga kawan-kawan, malahan dengan sesiapa saja. Sebab itulah kita kena biasakan diri berbuat baik dan saling hormat menghormati antara ahli keluarga. Bila kita dah biasa buat begitu dalam rumah, di luar pun kita akan bersikap macam tu juga. Barulah kita akan disegani dan dihormati oleh orang lain dengan sikap baik kita tu. Macam kawan kita yang seorang tu. Siapa? Saya ke? Awak ni, perasanlah Yumi. Kawan kita yang di dalam segmen kami yang seterusnya, iaitu segmen senario. Jom kita tengok apa agaknya yang istimewa tentang kawan kita yang seorang ni. Jom. Tunggu apa lagi? Boleh makan tu. Sabarlah, susah ni. Kalau akak makan yang ni, nanti kamu makan akak pula. Tunggu sekejap, akak fikir dulu. Dah 5 minit ni, adik ambil air jap lah. Aboy, ambil air untuk sendiri je ke? Untuk akak ngatur tak ada? Alah kak, nak pergilah ambil sendiri. Akak memang boleh ambil sendiri, tapi akak nak tegur cara kamu tu. Tak hormat atuk ni. Apa sarannya kalau kamu ambilkan untuk atuk? Ni pelawa pun tak. Tadi masa kamu melintas depan atuk, kamu tak tunduk langsung. Kan kita ni jauh lebih muda dari atuk. Kenalah hormat sikit. Ni buat atuk macam tak ada je. Apalah, dia budak-budak. Dia tak tahu apa-apa pun. Masa ni lah kita kena ajar tu. Kalau tidak nanti terbawa sampai besar. Cepat minta maaf dengan atuk tu. Tok, saya minta maaf tu. Lain kali saya tidak buat lagi. Macam tu lah baru adik akak. Tok, boleh tolong ajarkan saya tak? Susahlah. Alah, mana boleh minta tolong daripada orang lain. Main tipu ni. Apa salahnya? Kalau kita tak tahu, jangan segan bertanya. Betul cakap atuk tu. Apa salahnya minta tolong? Lagipun atuk ni kan keluarga kita juga. Kalau bukan keluarga yang tolong kita, siapa lagi? Yelah, saya faham. Kita kena utamakan keluarga dahulu. Kalau macam tu, atuk pun kena tolong saya juga. Atuk ni besar. Sayang atuk. Diharapkan kepaparan tadi dapat memberi
dorongan dan contoh yang baik kepada kawan-kawan semua. Kalau bukan kerana dorongan dan kasih sayang dari keluarga, kita takkan mampu melakukan apa saja pekerjaan seorang diri. Betul tu Yume. Dan kawan-kawan jangan lupa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan kerana kita masih lagi mempunyai keluarga yang sungguh menyayangi kita. Baiklah kawan-kawan, nampaknya masa berlalu begitu cepat hingga kita tak sedar pun yang kita sudah berada di penghujung rancangan. Betul tu Yume. Jadi salam hormat dari kami. Ingat ya kawan-kawan, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jadi hargailah mereka. Bye!